Jadi Portugal. Saya Terima kasih. jemput Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Salam Malaysia Madani. Saya terus kepada butiran pertama 030500 Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Berdasarkan bajet 2024 dapat dilihat bahawa peruntukan yang diberikan kepada NADMA ini sedikit berkurangan iaitu daripada 36 bilion kepada 33.42 bilion. Soalannya, mengapakah peruntukan ini dikurangkan? Adakah pengurangan peruntukan ini tidak mengganggu perjalanan dan fungsi NADMA itu sendiri dalam menyampaikan perkhidmatan dan bantuan yang terbaik kepada masyarakat? Bencana banjir yang melanda negara kita sudah tidak bermusim, ditambah pula dengan cuaca yang tidak menentu, isu climate change menyebabkan banyak kejadian banjir dan banjir kilat serta tanah runtuh yang berkemungkinan berlaku. Ia juga mengundang musibah buat rakyat dan masyarakat, melibatkan harta benda dan nyawa. Sebagai tambahan juga, Tenggara menawarkan kesudian dan kesediaan agar pembinaan Pusat Pemindahan Kekal Mangsa Banjir PPKMB yang dicadang 9 buah seluruh negara dengan nilai 45 juta yang diumum Wabi Menteri di mana di daerah Kota Tinggi, dan pilihlah Tenggara sebagai tempatnya sebab kami ini berada di jalur tengah Sungai Johor. Seterusnya, Tuan Pengerusi, kedua, butiran 030400 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, butiran 16000 Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Tenggara ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan melihat peningkatan peruntukan sebanyak 20 juta yang diberi kepada APM daripada 174 kepada 194 juta tahun hadapan. Ini membuktikan keprihatinan pihak kerajaan. Tenggara terpanggil untuk menyentuh sedikit berkaitan dengan allowance sukarelawan APM. Sekarang allowance anggota sukarelawan APM dibayar sebanyak RM8 bagi lain-lain pangkat, manakala pegawai RM9.80 sejam. Ianya adalah sama seperti mana yang diterima oleh anggota rela. Adakah kadar allowance ini bakal dikaji semula memandangkan negara berdepan dengan peningkatan kos sara hidup serta risiko kerja anggota-anggota kesukarelawanan ini yang tinggi khususnya sewaktu menguruskan bencana. Melalui butiran ini juga, berapakah jumlah yang diperuntukkan oleh APM bagi pemilikan aset pertahanan awam yang baharu serta baik pulih aset sedia ada bagi memperpadu operasi menyelamat dan sebagainya khususnya yang melibatkan jentera berat. Ketiga, butiran 050100 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diperuntukkan 1.15 bilion pada tahun ini. Tahniah dan syabas kepada Kerajaan Malaysia Madani kerana kesungguhan dan tekad membangun syiar Islam di negara kita. Saya ingin menyentuh isu guru kafar. Alhamdulillah, allowance guru kafar telah dinaik dari 1,000 ke 1,100 pada tahun 2023. Tentunya ia masih rendah berbanding gaji minimum 1,500. Soalannya, adakah terdapat usaha ataupun kajian untuk meningkatkan lagi allowance ini sehingga mencapai tahap gaji minima 1,500. Dalam masa yang sama, saya mencadangkan guru-guru kafar ini juga pada masa mendatang diserapkan kepada jawatan tetap pada masa yang mendatang. Seterusnya, butiran 040300 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dan butiran 11800 Pembangunan Mahkamah Syariah. Peruntukan disediakan untuk JKSM 74 juta diturun kepada 73 juta bagi tahun hadapan. Tenggara ingin bertanya, adakah kedudukan Mahkamah Syariah negara kita yang saya kira agak berbeza berbanding dengan Mahkamah Sivil? Sejauh manakah usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan melalui peruntukan ini untuk memartabat Mahkamah Syariah supaya berdiri sama tinggi dengan Mahkamah Sivil? Sebagai contoh, untuk grade gaji saja pun, gaji hakim Mahkamah Sivil bermula dengan gaji lebih kurang RM30,000, manakala hakim Mahkamah Tinggi Syariah bermula grade 48 sekitar RM6,000 saja. Jadi mohon untuk dipertimbangkan juga. Seterusnya, Tan Sri Pengerusi, butiran 030400 adalah berkaitan dengan Kompleks Latihan Islam, Tahfiz dan Pusat Komuniti Orang Asli. Penyusutan yang ketara bagi butiran ini dari 6 juta kepada 2 juta dan pada 2024 ini merendah sehingga 830,000 saja. Jadi saya ingin bertanyalah apakah signifikan ataupun rasionalnya penurunan itu. Dan kalau kita ambil kes orang asli misalnya, negeri-negeri dan berdasarkan daerah-daerah dengan jumlah perkampungan atau jumlah komuniti orang asli yang teramai mestilah difikirkan. Dan dalam keadaan saya di daerah Kota Tinggi ada 3 parlimen. Parlimen Tenggara lah yang paling ramai sekali masyarakat aslinya. Ada Kampung Sayung Pinang, Kampung Pasir Intan dan Kampung Kemas Menang. Sesuailah kalau untuk difikirkan pembinaan pusat komuniti orang asli. Dan akhirnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan dan bil lampu jalan Felda, subsidi diesel Felda, projek sistem bekalan air Felda. Butiran 080900, 081100 dan 16300. Saya mewakililah masyarakat di 7 Felda kawasan saya. Ya. Speaker, boleh tanya sikit tak dengan Tenggara? Speaker.
Saya didatangi oleh pegawai-pegawai masjid, khususnya imam-imam daripada masjid-masjid institusi. Masjid-masjid institusi. Contohnya macam dekat PGA Ceras tu. Dia ada masjid. Kemudian contohnya macam masjid UKM. Dia ada masjid. Dia beritahu masjid-masjid yang luar ni, pegawai, maksudnya imam, Bilal, Siak, Noja ni, dia dapat bonus. Tapi dia beritahu masjid institusi ni, dia tak dapat. Boleh tak Tenggara masukkan, maksudnya celahan saya ni, dalam ucapan Tenggara supaya dibahas, supaya nanti kita minta Menteri Agama dapat menjawab persoalan berkaitan dengan masjid institusi. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Tenggara. Terima kasih. Saya minta tambah sikit Tan Sri Speaker. Sikit je lagi. Ni ada ni. Saya setujulah masukkan dalam ucapan saya. Tadi butiran 080900, 081100, 16300 Tenggara ucap syabas dan tahniah kepada Kerajaan Malaysia Madani dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 10 kerana menunaikan janji semasa pengumuman dalam Hari Peneroka 2023 di MAEPS, dan saya mewakililah orang kampung Felda di tempat saya yang 7 itu, Sibol, Pengliti Timur, Lengyu, Sungai Sayong, Pasir Raja, Bukit Besar dan Bukit Ramon, kerana penunaian janji itu. Cumanya benda-benda baik yang telah dibuat ini berkaitan dengan penyelenggaraan dan bil lampu jalan, subsidi diesel dan projek sistem bekalan air Felda ini hendaklah dibuatkan billboard ataupun papan tanda di setiap 317 tanah jangan Felda supaya rakyat mengetahui apa yang baik yang telah dibuatkan. Dan terakhir adalah butiran 16,500 program kelestarian Felda. Saya ingin bertanya, berhubung butiran 16,500 ini, peningkatan peruntukan dari 100,000 pada 2022 ke 1.24 bilion pada 2024 ini adalah satu yang amat bererti. Perkembangan ini menunjukkan keseriusan Kerajaan Madani menjadikan Felda sebagai rakan kongsi yang serius dan strategik dalam memenuhi tuntutan dunia berkaitan SDG. Dengan dana ini diharap 385,223 hektar keluasan tanah industri sawit dan 29,733 hektar getah di bawah Felda, terutama urusan kilang-kilang pemprosesan, kenderaan pengangkutan mampu direndah karbon dan pengenalan peranti-peranti mekanisasi moden dan green tech dapat diketengahkan menala produktiviti dan proses termampan. Kerajaan juga dicadang melihat pengenahan teknologi tenaga boleh baharu renewable energy bagi menyokong aktiviti pemprosesan. Peruntukan ini juga diharap dapat memula usaha kajian penglibatan ladang sawit terutamanya sebagai sumber oksigen dan perendah karbon yang mungkin boleh dikaji elemen-elemen carbon trade, carbon credit seperti di EU, Australia, New Zealand, Korea Selatan dan lainnya. Ia mungkin mampu jana pendapatan tambahan kepada warga Felda yang menjadi owner kepada 51,620,000 batang pokok sawit seluruh negara. Itu saja yang berhormat Tan Sri, Tenggara Mocong. Sekian, terima kasih. Baik.